Boleh. Ustaz. Saya bertanya kau. Dia dah marah tu. Zul. Dia dah marah tu. Mana Zul? Tak apa Zul. Okay Zul. Kita berempat ke? Siapa lagi ni? Faris. Yang lain mana? Sabar, tak tahu. Dia marah. Alright. Dengar kan apa saya cakap Boleh? Dengar. Saya kat luar tu. Kat dalam Dengar. internet tak apa jelas lah. Tak apa clear. Kenapa free? Free tapi kau tak ada line tak guna je lah. Kau bagilah 10 gig pun tak guna kau tak ada line. Ada free kat lain. Ini siapa ni? Faris Apa Mana ni? Apa? Yang lain lagi? Tak apa kita teruslah Kesian pula korang nak tunggu lambat nanti. Terus je. Boleh. Okay, sekejap Okay. Nampak tak? Nampak kan? Okay, so tadi memang macam havoc sikit lah. Saya tak tahu kenapa budak-budak kelas saya sendiri tak dapat masuk Zoom. Saya pun pelik juga tengok dia. Nampak awet boleh lah. Awet semua profil gambar kucing Okay, bukan dia tak on, masing-masing tak on view kamera, ampere betul. Okay, so saya tak tahu siapa. Tak kisah, abaikanlah. Okay. Tujuannya pun bukannya nak apa kan, dan nak isi masa korang kan kat rumah. Okay, so basically saya tengahkan benda ni semalam. Nampak kan saya punya PowerPoint ni? Izul? Nampak. Izul sambil steady baring kat sofa tu. Allah, Izul. Kau jangan tertidur Izul. Saya kat luar rumah je tu. Dekat luar ni. Kat luar je lah. Kat luar lagi lah. Kalau kat luar juga. Kalau dekat dalam rumah tu, kalau kau tertidur ada orang kejut kan. Kalau kat luar sampai besok pagi kan kau tidur. Okay? Tak lah. So benda ni saya terangkan semalam pasal otot rangka macam mana dia nak menggerakkan binatang-binatang punya kita ada cacing, kita ada ikan, belalang dan juga Faris, welcome to the club. Okay. Okay. So nyambung sampai ni Faris. Zira. Okay, Zira. Kita tak boleh review. Tak. Okay. Okay, boleh masing-masing nampak muka masing-masing? Oh, okay. Boleh betulkan tudung masing-masing? Ini gayanya nak ngajar. Tak pandai sangat. Sekejap saya ni. Alright. Ni nampak sama sekali. Cantik. Boleh. Saya tak tahu macam mana apa yang awak nampak sekarang kat handphone masing-masing. Sama kot. Nampak semua kat atas kan? Okey. Okay, so yang saya tengahkan semalam benda ni je pasal pada cacing, belalang, ikan dengan cacing, belalang, ikan, burung. Okey, tapi tak sampai habis pun terangkan. Sekejap je. Okey. So basically asas dia tak sama, asas. Dia punya cerita dia ni je berdasarkan 3 benda ni saja. Okey, kalau awak boleh nampak otot rangka mengecut, mengendur.
Kemudian dia akan bertindak secara antagonis. Antagonis ni apa? Pernah dengar antagonis? Dia berlawanan kan? Okay, Dia Fizul, berlawanan. yes, berlawanan Ah. Fizul. Contoh kalau seorang tu duduk, antagonis dia akan berlari. Kalau seorang tu melompat, mungkin antagonis dia akan tak melompat, dia duduk diam. Okay? So antagonis ni berlawanan. Kalau satu baik, satu jahat. So otot ni pun sama juga, tapi antagonis dia adalah mengecut dengan mengendur. Satu mengecut, satu mengendur. Satu mengendur, satu mengecut. Dia tak boleh, otot ni dia tak boleh serentak. Bila serentak tu yang boleh jadi cramp tu. Dia akan jadi apa tu? Otot cramp. Okay, ni lori kan. Nampak sangat saya kat kampung. Okay. So dan setiap pergerakan ni dia akan hasilkan, setiap pergerakan otot ni dia akan hasilkan pergerakan pada binatang tu lah. Macam kalau Cikgu antagonis apa? Antagonis tu Dia berlawanan. cakap tadi. Sifat berlawanan. Dia Berlawanan cakap tadi. dia berlawanan. Yes. Sifat berlawanan. Kalau satu apa tu mengecut, satu mengendur. Okay, kalau satu memberi, satu menerima. Okay, kalau seorang cakap, seorang diam. Dia macam itulah antagonis. Okay, dia berlawanan. Cuma antagonis untuk otot ni dia mengecut dengan mengendur. Dia tak adalah baik buruknya tu. Okay, so binatang yang pertama ialah cacing. Okay, cacing ni first kali awak kena tahu yang dia ni adalah rangka hidrostatik. Okay, rangka hidrostatik. Apa dia rangka hidrostatik? Apa dia rangka hidrostatik? Dia dia kan dia tak tercair. Dia ada benda ni dalam dia. Yeah, dia ada cecair. Dia ada hidro lah, hidro dia cecair. Okay. So dia tak ada tulang. Cacing tak ada tulang kan. Kalau kau pegang pun dia tak ada tulang kan. Dia cecair dalam tu. Kalau kau picit pun dia akan keluar cecair. Okay. So first kali kita ingat yang dia ni rangka hidrostatik. So cerita dia lain sikit. Dia tak sama macam kalau kita nak cerita pergerakan tangan kita. Kalau kita otot mengecut, dia akan pindahkan daya tu pergi ke tendon akan tarik tulang, radius. Tapi kalau cacing ni sebab dia tak ada tulang, cacing tak ada tulang, so tak boleh tarik siapa-siapa lah kan. Tapi ada pergerakan otot tu. Okay. So untuk cacing, otot dia ni lingkar dengan membujur. Ni dia sama macam kalau tangan kita ada bicep, kita ada tricep bawah ni. Okay. Apa? Tak nampak. Okay. Kita ada bicep, kita ada tricep. Dua saja. Okay, so sama juga macam cacing. Tak perlu. Tak. Kau dah memang cukup sadar tu. Okay. So apa yang berlaku adalah kalau cacing nak bergerak, dia libatkan dua ni lah. Lingkar dengan membujur. Kat mana untuk lingkar dan membujur? Lingkar ni pernah dengar? Lingkaran. Lingkaran penghalau nyamuk. Benda-benda yang macam apa tu? Spiral kan? Kalau ubat nyamuk tu namanya lingkaran penghalau nyamuk. Ubat nyamuk tu? Ya kan? Dia berpusing-pusing. Tu lingkar. So bahagian cacing yang berpusing. Okay, ototnya akan mengelilingi. Ni cacing contoh, dia akan ada sekeliling cacing tu, otot lingkar tu. Okay. So otot membujur mana tu? Otot membujur yang panjang je lah, yang panjang. Okay, sepanjang daripada kepala dia sampai ekor dia tu, dia macam satu tu, dia bergaris-garis. Yang otot lingkar yang melingkar, memusing. Okay, so dua tempat ni, dua jenis otot pada cacing yang kita nak tahu. Macam manusia dia senang sikit, kalau tangan kita ada bicep, kita ada tricep, atas bawah. Yang kita boleh pegang, kita boleh rasa. Tapi untuk cacing susah lah nak nampak benda kecil. Okay. So Faris, harap dengar apa cerita tadi ni, tak cerita pasal cacing tanah. Okay. Cacing tanah ada dua otot. Cikgu rakam tak? Dia memang auto rakam. Nanti saya akan upload dekat saya punya channel, YouTube channel. So subscribe guys, gratis. You dua orang je. Ada ramai juga. Okay. 4. Okay. So otot otot lingkar ni dengan membujur ni, dia akan ada antagonis lah. Dia akan berlawanan. Okay. Kalau lingkar mengecut, membujur ni mengendur. Okay, dia mengecut mengendur. Itu yang dia buat. Apa jenis otot? Lingkar dan membujur. Apa otot tu buat? Sama ada mengecut ataupun mengendur. Kalau masa dia mengecut dan mengendur ni, okay, apa yang berlaku adalah dia akan keadaan
pada bahagian cacing tu dia akan jadi kurus dan panjang. Bahagian cacing tu. Faham? Okey, sekarang Faham. cacing ni dia banyak lingkaran tau. Okay. Cacing, contoh cacing kan, cacing. So dia ada banyak lingkaran. Otot lingkar ni dia panjang. Okey. So dia ada otot lingkar kat kepala, otot lingkar kat tengah, otot lingkar kat belakang dia. Kan? Contoh kat gambar yang bawah, cacing bawah ni. Okey. So ni dia bagikan kepada tiga bahagian. Okay, awak nampak kita ada bahagian depan, tengah dengan belakang. So masa keadaan yang saya tunjuk cursor saya ni, nampak cursor saya? Okey, masa keadaan ni keadaan dia tu badan dia besar dan pendek. Badan cacing keadaan ni. Kan? Besar dan pendek kan? Ha? Okey, yang belakang dia, yang tengah-tengah ni pula kurus dan panjang. Fizul tak payah nak nari Fizul. Fizul pernah nari pula kat rumah dia. Bukan. 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 Nak ambil saja, bateri habis. Charger. Okeylah. Aduh, Fizul, kau buat hal betul lah. Saya boleh WhatsApp je bateri. Nak WhatsApp bateri. So contoh bahagian depan ni, okey Fizul, sambil-sambil Fizul buat live dia kat rumah dia, kita tengok dekat rumah dia. Pastikan tak masuk jamban Fizul okey. So bahagian anterior, belakang ni posterior. Okey. So contoh mana posterior? Posterior tu belakang. Okey. Contoh ni tangan kan. Ni anterior, belakang ni posterior. Ni anterior, belakang kita posterior. Dia exact Posterior. Ulang. Anterior ni untuk depan, kalau posterior ni belakang. Ni dekat kereta tu lah. Kereta ni bukan anterior posterior, kereta ni yang kat kereta ni lah. Kereta ni lah jangan marah Zul. Marah no Zul. Patut awak pun lari. Kereta ni yang dekat kaki tu. Kereta ni kaki, dia macam kaki kalau ingat ulat gonggok kan. Dia ulat gonggok kan ada banyak-banyak. Tapi tu yang tu ulat gonggok memang kaki dia. Tu memang kaki ulat gonggok. Okey, kalau dia bergerak pun dia bergerak serentak gitu. Okey. Ulat bulu kan. Sama ulat gonggok, ulat bulu cas. Okey. Ulat-ulatan. Semua ulat-ulat lah. Ini tahu sama. Ya sama. Semua sama. Ulat bulu pun sama juga, kaki dia banyak. Okey, tapi untuk kereta ni dia bukannya dekat kaki bawah dia sebab cacing ni kalau kita terbalikkan pun dia memang terbalik. Kita tak tahu mana atas mana bawah. Betul. Faham tak? Depan belakang mungkin kita tahulah. Atas bawah. Okey, kalau macam ni kan. Ni atas, ni bawah. Cacing macam mana? Kau guling-gulingkan dia pun sama je. Itulah atas, itulah bawah, itulah atas, itulah bawah. Kan? Kita tak tahu mana tempat atas bawah. Okey? Sebab cacing ni dia tak ada organ yang macam itulah. Macam kita kepala atas, kaki bawah. Cacing tak ada. Okey, dia cuma ada bahagian depan dan bahagian belakang. So apa yang berlaku lah? Yang air sejuk je. Kalau ada apa tu berpisang kali kan, berpisang cafe. Berpisang panas-panas ni, tengok ais ke. Kena baik. Okey. So kereta kat mana? Ya, elok-elok Azira. Kereta ni kat mana? Kereta ni dekat bulu. Kereta ni lah kalau bayangkan cacing tu. Okey. So dia ada unjuran-unjuran, ada banyak bulu-bulu. Ada bulu cacing. Kita pun tak nampak. Nanti saya akan tunjukkan. Dia sangat cacing pun kecil. Kalau saya cakap cacing ada hidung lagi kau pelik. Mana hidung dia? Kan? Cacing ni dia punya kereta tu kecil je. Okey, dan kereta dia ni dekat sekeliling badan dia. Okey, dia macam ada kaki-kaki. Bulu roma. Macam bulu roma, yes, macam bulu roma. Tapi dia berfungsi untuk pergerakan lah. Macam kita bulu roma untuk apa tu? Kita punya sistem penyingkiran urea. Okey. Sedap air sejuk. Kumuhan.
Oh, sedap ni. Weh. Alright. So apa yang berlaku lagi. adalah sambil kita tengok Zul buat iklan. Okay, apa yang berlaku adalah untuk cacing bergerak, kereta dia ni, ya Allah, kereta dia ni kena sentuh tanah. Katakan ni tanah, ini kereta tu kena sentuh tanah. So dia boleh grip. Okay. Untuk dia grip tu, dia kena gemuk bahagian tu. Oh. Okay, sekarang Faham. awak bayangkan okay, ada permukaan yang licin, okay, kita ada permukaan yang licin. Dan cacing ni dia bukannya rata, dia bukannya melekat terus. Okay. Dia ada struktur yang betul bengkok-bengkok. Okay, kita memang tak Tu nampak apa dengan nak? mata kasar lah. So untuk pastikan dia melekat dengan tanah tu, kereta hari ni mesti sentuh tanah. Yang ni saya tunjukkan yang kalau tanah, cacing. Masalahnya cacing juga dia boleh bergerak dalam tanah. Faham yang dalam tanah ni? Zira? So dalam tanah, dia akan, bila dia dalam tanah, dia dah masuk tanah tu, kereta dia kena kembung. Bila kereta dia kembung, apa jadi? Badan dia kena kembung. Bila badan dia kembung, bila badan besar, gemuk, kereta tu, dia akan cocok, dia akan pergi pada dinding-dinding tanah tu. Okay. Lepas tu? Faham So untuk benda tu berlaku, untuk dia menggemukkan badan dia, otot-otot ni dia kena berfungsi untuk dia gemukkan macam gambar ni. Otot membujur kena kecut, otot lingkar kena kendur. Otot lingkar ni yang melingkar kan. So otot lingkar tu kena kendur, dia kena relax. Okay. So dia kecil. Okay, otot lingkar kena kecut. Okay. So dia otot lingkar kena mengendur dan otot membujur kena kecut. So badan dia akan jadi besar dan pendek. Macam gambar ni. Bila badan dia besar dan pendek, kita bolehlah sentuh tanah. Okay, Aina, welcome. Dia tak dengar. Tak dengar. Dia nak Gemuk. dia ke apa? Gemuk. Okay, ada lagi ke yang follow? 6 orang kan? Okay. Boleh? Ada soalan tak pasal cacing tanah? Yang jelas ni dia ada dua otot. Okay. Saya pun ada. Lingkar dengan membujur. Okay, dia otak melingkar, otak membujur. Lingkar mengecut. Okay. Membujur mengendur. Yes, otot lingkar mengecut, otot membujur mengendur. Badan dia jadi kurus dan panjang macam kat gambar ni. Okay. Bila bergambar macam gini, dia tak sentuh tanah. Kaki dia macam tergantung. Bila dia gemuk macam ni, masa otot lingkar mengendur, otot membujur mengecut, badan dia besar dan pendek, so kereta boleh cengkam tanah. Dia pergerakan dia akan jadi macam ni tau. Dia akan besar kecil, besar kecil, besar kecil, besar kecil. So dia akan ada macam gelombang. Okay. Sebab tu dia boleh cengkam, lepas, cengkam, lepas, cengkam, lepas, cengkam, lepas. Pergerakan dia macam itu. Okay, dia akan macam injap lah. Macam injap lah. Macam injap. Tapi dia bukanlah berfungsi macam injap tu. Cuma injap tu kan dia ada apa tu? Saya tak faham apa masuk dengan injap tu. Saya tak tahu. Aku cuba nak kaitkan juga kan. Tapi macam tak boleh masuk lah. Bukan, dia tak sama macam injap. Dia sama macam okey, saya faham. Awak masukkan injap tu je lah. Injap ni dia akan mengelakkan darah patah balik kan. Okay, so darah tu akan pergi relax. So dia akan jadi macam gelombang lah. Darah akan lepas, akan relax. Lepas, relax. Dia akan macam itu. Tapi itu namanya peristalsis. Okay, macam kita makan dalam usus besar kita, dia macam peristalsis. Makanan macam tu. Okay, kita tengok contoh gambar ni. Ni awak akan nampak cacing tu sendiri. Okay. Okay, cacing Dia ni. besarkan. Boleh zoom gila. Tahu. Kau balik sini lah. Besarkan. Sini Zul, kau kat sini. Duduk sebelah aku.
Nampak besar ni. Okey, sekarang saya freeze-kan ni Okey. Sekarang dia punya bahagian yang sini kalau ke belakangkan tadi, okey. Dia akan panjang. Okey, panjang ni panjang. Okey, ni panjang. Okey, nanti dia akan pendek. Pendek. Nampak? So dia akan pendek. Masa dia pendek tu lah, kereta tu sentuh tanah. Bila kereta sentuh tanah, so dia boleh ada grip. Yang grip tu macam kita berenang tau. Kalau kita berenang, tangan kita ke depan kan? Kita akan tarik, so kita ke depan. Kita ke depan lagi. Tarik, kita ke depan. Faham? So macam itu cacing dia buat. Yang kat belakang cuma follow je. Oh. Faham. Alright. Fizul, macam sedap je Fizul. Betul. Dilarang makan-makan kan dalam kelas. Nak makan kau kena bagi dulu aku. Nampak bijak lah. Okay. Tadi dengar Nisa kan? Itu. Fizul tadi dengar ambil charger je Fizul. Rupanya charger dan benda-benda lainnya. Jadi dia tadi tu. Ha? Dia tadi kat sini. Dia skot ni dari tadi kat sini. Daripada tadi kau makan? Apa lu cakap? Apa? Cikgu. Cikgu, Dia buat homework. hati-hati belakang cikgu ada benda. Anak tadi. Oh, anak cikgu Saya kat luar ni. Tadi suruh saya kat luar juga. Seram juga kat luar. Okey. Kalau kau nampak background aku sawit kan. Okey. Tu je cacing. Mananya perempuan? Rasa semua dah lari. Hazirah, Aina. Aina cakap lainnya slow. Hazirah? Dia tengah makan biskut tu bukan ke? Siapa? Tu Fizul. Oh, itu. Kau nampak macam Aina. Okey. Alright. So ni belalang pula. Fizul rasa makin besar. Ni anak aku. Okey, nampak. Dia tengah nak belajar. Okey dah, apa bagi jejak Apa janggut dia kat atas? Rambut no. Okey. Aduh, bahaya juga PKP lama-lama ni. Dah lama duduk rumah, dia jadi benak kan. Dia jarang nampak orang kan. Mana rambut, mana janggut. Okay. Nanti aku labelkan lah. Aku nak label, tak label kat sini. Okay, ni janggut. Okay, so belalang. Okay, belalang semalam memang saya nak cerita pasal belalang. Sebab belalang ni dia punya spesifik dia adalah kaki belakang tu. Kaki depan pun dia ada kerja juga. Tapi kita nak ceritakan belalang ni dia melompat. Okay, jap. Sila buat apa tu Sila? Nafal, tu jangan letak kat mata Okay. Jangan letak. Mati. Yes. Okay. So apa yang berlaku pada belalang ni, kalau nampak kaki belakang dia ni khas untuk dia melompat. Dia boleh melompat jauh. Keyword dia adalah jauh. Sebab kebanyakan binatang boleh melompat lah. Okay. Rama-rama pun boleh melompat juga. Lipas pun boleh melompat juga. Tapi yang melompat jauh ni spesifik tu dia ada struktur kaki yang spesifik lah. Okay, kalau macam ajuat kan, dia boleh melompat jauh. Sebab kaki dia tu ada special sikit. Kan? So sebab orang tertentu ni MSG kalah. okey. Sebab orang tertentu tak nampak apa yang berlaku. Okey. So sebab sifat-sifat tertentu ni akan dia membantu organisma tu lah berfungsi. Okey. So sama juga macam cacing tadi, dia ada otot lingkar dan untuk membujur. Untuk belalang dia ada dua juga otot, dia ada extensor dan ada flexor. Okey, extensor, flexor. Sebenarnya benda-benda ni, bahan-bahan ni saya ada share dekat grup, saya letak PDF. So boleh tengok balik nantilah benda ni. Cuma mungkin apa yang saya cakap tadi lah. Tak ada lain. Alah, 1 gig kan hari. Takkan habis kot, kau pergilah. Betul. Dia bagi 10 gig pun sama je. Kat jalan Imba kan ada lain. Kau duduk depan rumah kau tu, jalan Kenang kat polis je. Tengok TikTok.
Habis. Diam. Jadi top. Okay. Izul makan macam itu sekali bunyi je. Okay. Apa yang berlaku ni adalah dua otot ni, flexor dan extensor, dia pun sama juga, dia akan antagonis apa jadi pada kaki. Okay. So masa kat mana extensor, kita taklah detail dia punya struktur gambar tu. Kalau dekat buku teks pun dia tak tunjukkan detail sebab dia kecil kan. So inilah paling mudah gambar dia kalau boleh tengok saya punya PowerPoint ni. Okay. Benda ni luar tu kita panggil flexor, yang dekat dalam tu kita panggil extensor. Okay, flexor dengan extensor. Okay. So bila kaki belalang berlipat macam sekarang ni, tengok gambar ni, dia tengah lipat. Okay. Apa yang berlaku adalah extensor dia tengah kendur, flexor kecut. Okay, pernah dengar tak perkataan flex? Flexing, flex. Rata. Simple. Rata. Tempat tinggal. Itu flat. Flex, F-L-E-X. Flex. Macam Tak rata simple kan? kan? Boleh sentuh. Stabil. Flex. Fleksibel. Pernah dengar Sebenarnya aku tak tahu Asyik nak cakap apa lagi sebenarnya. ke apa? Dia cakap. Okey. Ada kata Lagi ke apa? Lagi ke apa? Okey. So flexor ni bila dia kecut, kaki dia tengah lipat. Okey. Kaki berlipat, flexor. Kalau extensor kecut, kaki dia dah terlepas. Ini kaki belalang berlipat, bentuk Z. Flexor kecut, extensor kendur. Bila dia lepas, kenapa dia boleh lepas? Sebab extensor pula kecut, flexor pula kendur. Oh, kantuk Zul. Okey. So apa yang berlaku adalah dia berlaku secara antagonis. Semasa kaki dia berlipat tu, tenaga tu dia akan disimpan dekat tendon. Sebab tu belalang ni dia bukan perlu ambil step pun. Kalau kau suruh Ajuat lompat jauh kan, ataupun lompat tinggi, dia kena ambil step. Dia akan ambil step sebab dia ada momentum. Okay, dia akan Ambil ambil step. step mengalah. Sebab dia ada momentum. Okay. Step dia tak step sangat lah. Okay. Dia kena step lagi. Okay. So apa yang berlaku adalah kalau macam manusia kita kena lari dan ambil momentum. Tapi belalang dia boleh melompat pada keadaan dia tengah duduk diam. Dia diam, kau datang dia akan melompat. Jauh tu. Okay. Ini bukan yang terbang tau, yang kita melompat je. Okay, sebab apa? Masa dia diam tu, masa kaki dia tengah lipat tu, apa yang berlaku adalah tenaga disimpan. Dia ada tenaga. Disimpan dekat tendon. Okay. Tenaga tu disimpan. Nak pakai, dilepaskan. Faham tak? Sama macam kalau kau main apa tu? Getah kan? Boleh. Getah, ambil getah, kau tarik. Kan? Getah. Ataupun apa tu? Yang orang main baling-baling tu. Apa tu? Prinsipah. Kan. Apa tu? Yang ada kayu tu tak kayu letak. Kenakan Plastik. Oh Allah, mesti ikut. Alahai. Elastik tu, okey. Kau tak lepaskan, kau tarik dulu. Okey? Tu kau simpan tenaga tu. Nak pakai, kau lepaskan baru dia pergi. Okey? Sama macam belalang. Disimpan tu tenaga tu. Bila ada orang sergah dia, bila tiba-tiba dia nampak hati kan, dia nampak hati dia lari, lompat. Kaki mata. Kenapa kaki dia kawan-kawan yang patah kan? Okey. Kaki kawan dia semua dah patah, so dia dah buat komplot, nampak hati dia lari. Tapi tak ada. Okey, nanti abang buat. Okey. Dia kena letak kat kertas. Nanti. Kat daun boleh daun. Panas. Nanti abang buat. Okey. Silalah anak-anak. Apa yang berlaku adalah tenaga tu akan disimpan dekat tendon. Tendon ni kalau kita balik, tendon ni dihubungkan otot dengan tulang kan. Tengah-tengah ada tendon. So tendon ni dia elastik. Okey, elastik ni sifat bagi getah. Sifat bagi apa tadi tu? Apa tadi tu?
Elastik tadi tu. Elastik. So sifat tu Elastik. ada dekat tendon. So tendon tu, okey, dia akan simpan tenaga. Aduh. Dia tak nampak bapak dia ngajar. Okey. So dia akan simpan dalam bentuk dalam tendon. Okey. So bila dia nak luruskan kaki, dia akan luruskan dengan cepat sebab tenaga tu dah banyak dia dapat simpan. Cepat dah akan hasilkan daya menolak. So dia akan ke atas dan ke depan. Okey. So belalang pun boleh lompat. Alright. Tak faham. Tak faham? Dia dah lipat tadi, kaki dia bengkok dan dia ada tenaga banyak kat tendon tu. Sekarang dia nampak hati jalan. Hati jalan nampak, dia terkejut. So apa dia buat? Dia akan cepat-cepat kejutkan extensor, kendurkan flexor. So dia tegakkan kaki tu dengan kuat dan cepat supaya dia boleh terbang, melompat. Oh, faham. Okay? Sebab tu saya cakap, kalau belalang ni, dia tak perlukan step. Dia tak perlukan macam Ajuat perlukan step. Dia boleh dekat masa dia duduk diam, dia boleh lompat jauh. Tapi kalau kita manusia, kita perlukan step, ada momentum, baru kita boleh melompat jauh. Macam dia tak perlu momentum. Okay? So apa kaitan kaki belakang yang besar dan kuat ni? Nampak soalan saya ni? Apa kaitan kaki belakang yang besar dan kuat ni? Okay, kenapa kaki belakang dia kena besar dan kuat? Kenapa kaki kangaroo belakang besar dan kuat? Sebab dia bersenam. Kenapa orang yang berenang dada dia, tangan dia lebih besar daripada bahagian kaki dia? Lebih kuat. Ya. Lebih kuat. Kalau kau tengok bentuk dia bentuk macam V tau. Menghasilkan suatu daya menolak yang kuat. Menghasilkan suatu daya yang kuat. Ya. Atau visual perut dia besar. Sebab Tak ada kata. Apa benda? Lain. Kita sebab dia selalu pakai. Apa benda boleh tau? remove orang dalam Zoom tau. Okay, so nanti saya akan remove siapa yang buat. No. So kalau kau tengok, kalau orang sprinter kan, kalau orang sprinter, peha dia besar. Sebab dia banyak guna otot tu. Yes, besar tu maksudnya banyak otot. Kau betul sih. Ni bila dia besar, Macam saya lah. yes, kat mana besar? Kalau dekat kepala besar, maksudnya kepala banyak otot. Patut saya punya besar. Apa? Remove Kau dia. lain ni beri. Remove dia. Aku tak dengar. Itu bahagian mana yang besar, bahagian tu banyak otot. Okey, otot kalau macam bodybuilder kan. Okay, bodybuilder yang badan yang besar-besar tu, itu adalah otot, bukan lemak. Ni saya tak cerita lemak lah. Okey. Saya tak sebut apa-apa bahagian lemak. Okey, saya cuma cerita otot saja. So bila otot banyak, apa yang berlaku ialah bila otot tu banyak, dia akan hasilkan banyak tenaga kat bahagian tu. Otot ni akan bekerja, akan kecuk kendur, akan hasilkan banyak tenaga. Okey. Banyak tenaga, dia akan hasilkan banyak daya. Okey. Jadi apa yang jadi, kalau belalang ni kaki belakang dia besar, so dia akan hasilkan banyak daya untuk dia melompat lebih jauh. Okey. Sebab tu kalau lipas pun boleh melompat juga, tapi dia melompat statik gitulah. Dah, sikit je. Dia macam terpanjat tu je. Dia tak boleh melompat jauh. Macam kita boleh melompat juga. Kan? Kalau saya suruh melompat sekarang berdiri, melompat juga tapi tak jauh. Tak macam kangaroo. Kan? Okay, kangaroo ni peha dia kaki dia besar, tangan dia kecil je. Okay, tapi dia boleh melompat. Dengan ekor dia pun boleh beri sebab dia struktur tu banyak otot. Bila banyak otot, bila besar maksudnya banyak otot. Bila banyak otot maksudnya dia boleh hasilkan daya yang banyak. Bila boleh hasilkan daya yang banyak, dia boleh melompat jauh, dia boleh berenang yang jauh, dia boleh berlari yang laju. Okey? Tu kalau awak tengok, peha Cristiano Ronaldo. Padu baik. Peha dia. Uish, mati. Cristiano Ronaldo. Apa yang mati pula? Okey? Sebab dia kaki dia besar, peha dia. Okey. Betul dia kecil. Belum, sampai tengok TV ni Zul eh. Sampai tengok TV eh. Okey. Kita ada free.
Boleh? So belalang boleh? Ada soalan tak belalang? Boleh. Tak ada. Okay. Yang penting awak ingat nama otot. Dua otot ni, apa dia buat? Ya. Dia kendur ke, dia Apa kecut ke, apa jadi pada dia? Extension dengan flexor. Flexor. Lingkar Okay. dengan membujur cacing. Extension dan flexor belalang. Yeah, betul. Pandai tu. Okay. Dia salah ikan. lah. Ikan, otot dia senang lah. Dia cuma myotom kiri, myotom kanan. Apa benda tu? Nama otot. Nama otot untuk ikan. Myotom kiri, myotom kanan. Okay. So ni ikan. Ni ikan, tak tahu ikan apa. Salmon, ikan duri. Ikan apa tu. Okay. Keselman. Salmon. Nampak mana oren-oren kan? Salmon. Salmon ni kan Salmon. oren. Okay. Dari Dia banyak omega kan. Apa ya? Omega apa? Omega tu yang Omega. nyanyi lagu apa tu? Vitamin. Lagu apa tu? Omega ni. Dia ada nyanyi juga ah dulu. Lain. Ha? Lain. Lain. Okay. Itu lain. Tu lain. Okay. Ni omega ni itulah. Okey, yang lain tu. So myotom kiri dan myotom kanan. So awak nampak ni, blok ni, mana myotom kiri yang bahagian kiri lah. Mana myotom kanan yang bahagian kanan lah. Tu saja. Okey. So untuk dia belok, ikan ni dia macam ikan nak bergerak, dia kena gerakkan ekor dia. Okey. Untuk dia berenang, dia kena gerakkan ekor dia. Dia mengibas. Okey. So apa yang berlaku adalah makin cepat dia mengibas, makin lajulah ikan. Betul? Okey. Selain daripada struktur dia yang larus, bentuk aerofol semua tu, itu struktur ikan lah. Tapi komponen utama untuk dia berenang adalah dia kena mengibas ekor dia. Yang ni tak cerita ikan pari kan, ikan pari lain. Ikan pari dia macam apa? Ikan pari. Ikan pari dia lain tau. Ikan pari dia bukan ekor dia macam macam itulah. Kan? Dia lain, dia struktur dia macam obor-obor sikit. Okey. So untuk ikan yang biasa ni, dia ada myotom kiri dan myotom kanan. So bila myotom kiri mengecut, dia akan belok ke kiri. Kalau myotom kanan mengecut, dia akan belok ke kanan. Itu saja. So myotom kiri mengecut, dia akan ekor dia tak akan mengibas ke kiri. Bila myotom kanan mengecut, ekor dia akan mengibas ke kanan. So kalau nak cepat macam mana? Dia kena kecut kiri, kecut kanan, kecut kiri, kecut kanan. So dia akan cepat dah ikan ni. Itu saja untuk myotom ikan. Faham So contoh kat gambar ni. Okey, bahagian ni. So ikan ni ekor dia. So bahagian sini, yang sini yang kiri dia mengecut. Yang kanan dia kendur. Macam ni. Kalau dia nak belok, nak lawan balik, yang sini pula kecut, yang sini pula kendur. Dia berlawanan. Bila benda tu berlaku dengan cepat, ikan tu akan cepat ke depan. Okey, dia akan hasilkan daya tujah ke depan. Lagi satu saya nak ingatkan, daya ni awak kena bagi tahu lah daya apa. Simple je. Dia bukan macam fizik lah. Kalau daya ikan tu ke depan, bagi tahu lah daya ke depan. Kalau burung tu ke atas, terbang ke atas, cakaplah daya ke atas. Itu saja. Dia tak perlu detail macam daya tujah, daya apungan, daya tu, daya tak. Kalau untuk bayu ni just bagi tahu daya ke arah mana lah. Okey? Boleh? Ada soalan ikan? Ada senang. Senang kan ikan? Simple je ikan. Okey. Last sekali burung. Okey. Burung pun sama juga. Dia punya nama dia sama je macam ikan tadi. Kalau ikan myotom kanan, myotom kiri. Kalau burung pectoralis major, pectoralis minor. Kenapa ke nama otot tu? Kena hafal Zul. Nama engkau pun aku hafal Zul. Kan? Nampak lagi nama. Saya senang Zul. Ini pectoralis apa? Nama engkau Zul. Oh, ingat nama engkau siapa? Okey. Okey. So Nazirah ni dia on off Dia tak salah. Okay. Tak nampak. Malam petang-petang ni korang selalu buat apa? Tidur. Tidur. Bukan itu daripada malam ke? Daripada malam ke siang tidur? Cikgu kacau waktu tidur saja. Ya ke? Sekali kau kena ready lah air panas ke. Nasib tidur je. Kan? Mana boleh. Zuhur bagus Tak tidur. DJ. Ha? Tak kena ada Zuhur DJ. bagus tidur.
Ngadap dinding kau, ngadap lah apa-apa yang patut. Okey. Tidur ni melemahkan otak je. Sekali-sekala layan boleh juga. Ha? Okey. Karuah ke karuah? Alright. So, Fizul dah terbongkar dah Fizul. Boleh Fizul Fizul? Ayo with me. Fizul. Dia tak cakap apa-apa. Zira, boleh Zira? Zira? Dia pun freeze. Okay. Masing-masing tengah freeze. Okay. So, pectoralis major, pectoralis minor. Kat mana dia? Major yang bawah ni, yang merah pekat ni. Ni major, yang besar sikit. Okay, ni pectoralis major. Kenapa dia major? Kenapa? Sebab dia besar. Kan? Contoh apa? Kalau kita nak buat apa tu, servis motor ke apa kan? Servis kereta. Kita akan cakap nak servis major. Maksudnya banyaklah kau kena keluarkan duit. Nak buat itu, nak buat ini, nak enjin dan sebagainya. Major. Kalau minor, sikit je. Sama juga macam kalau operasi. Operasi major, kalau operation apa, kalau masuk hospital. Major operation. So major operation ni dia akan lama lah kat ward apa, pembedahan. Kalau minor operation ni mungkin luka-luka sikit saja. So major ni benda yang besar, minor benda yang kecil. Dekat gambar ni kita nampak lah major yang besar ni, bawah ni merah, yang merah pekat ni, minor yang pink ni. Okay? Ya Zira. Zira boleh Zira? Ada tak faham Zira? Slow. Kau kena ni kat ambil buku tu, handphone tu kat tengah jalan tu. Bawa laju sikit. Ni. Sebab apa slow? Sebab sekarang semua tengah pakai. Kan? So, Cellcom, Digi, Maxis, orang tengah berebut yang 1 gig ni. Sebab pukul 6 habis kan? So, pukul 6 habis. Jadi, dia nak habiskan tu lah. So, apa yang berlaku adalah sebab dia besar, burung ni agak-agak aktiviti apa yang paling susah dia nak buat? Dia nak angkat tangan dia ke nak turunkan tangan itu? Angkat, dia turun. Angkat. Nak angkat, dia nak angkat ke nak turunkan? Mana agaknya yang perlukan daya yang banyak? Macam kita nak berenang kan? Angkat. Nak berenang. Angkat. Sabar. Tenang anak muda, tenang. Kalau kita nak berenang kan? Yang susah, kita nak tangan ke depan ke tangan nak tarik ke belakang? Tangan tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Kenapa? Tarik ke belakang. Kenapa tarik belakang susah? Kenapa? Kenapa susah kan? Yang ni senang kan? Tarik tu susah. Kenapa? Belum beratuhan. Senang je pun kau. Sebab apa? Sebab kita perlukan banyak daya yang banyak. Kemudian kita nak apa tu, hasilkan daya dan lawan arus tu. Lawan arus, lawan resistance di tangan. So, macam burung juga. Burung yang senang tangan dia kat atas. Yang susah dia nak turunkan tu. Yang tu susah. Okay? So bila susah, dia perlukan major. Dia perlukan otot major untuk kecut. Bila otot pectoralis major kecut, apa jadi? Sayap tu akan ke bawah dan ke belakang. Bila minor kecut, dia akan ke atas. So dia boleh terbang. Boleh? Faham Untuk burung? Itu saja untuk burung. Okay, kita tengok dia terbang. Cerita tulang dia bentuk honeycomb ke, bulu dia ringan, itu cerita lain lah. Ada dalam buku teks awak pun ada juga cerita-cerita tu juga. Okay, bentuk aerofoil macam kapal terbang tu semua tu. Ada juga penerangan dia untuk memudahkan pergerakan. Tapi saya nak cerita kat sini adalah macam mana otot punya peranan. Daripada awal tadi nak cerita macam mana otot punya peranan. Okay? Okay. So kita recall balik, kita ada cacing. Apa otot cacing? Apa cacing buat? Kita ada belalang. Apa otot belalang? Apa belalang buat? Okey. Kita ada ikan. Apa otot ikan? Apa ikan tu buat? Dan last sekali kita ada burung. Apa otot burung dan apa burung tu buat? Okey. Itu saja. Ada soalan?
Tak ada. Izul, Hazira, Zul, Faris. Boleh. Ajak hilang Jod. Okey. Boleh? Alright. Sekarang okey, ini soalan. Ya. Orang bosan dengan anak aku bosan kat rumah agak. Wah, Fizul siap baring Fizul. Izul tidur. Izul tak ada Dia kena Izul. test ni lah. Sambil kena test ni. Okey. Cuba tengok soalan ni. Kalau mak dah jawapan Jap. Itu semua Jawapannya masalah D. otak Jawapannya D. Jawapannya D. Ya tahu. Kau dah tahu dah. Apa jawapan ni? Dah nampak jawapan ni. D. D. D, D. Macam nak nampak kamu kotor. D, D. So Itu apakah P? P dah sternum. sternum. Tulang apa tu? Tulang rangka ni. Ni sternum. Sama juga macam burung. Sternum. Oh. Kalau ingat balik punya model apa tu tulang kat mamal tu. Yang mamal saya bercerita dah. Tiba-tiba rindu pula. Okey. So sternum. Okey, kemudian Q ni lah major. Okey, pada besar. Okey. Sternum. Okey, boleh Zira? Apa jatuh? Okey. Saya kecilkan lah, saya rasa. Okay, Faris. Alright. Untuk kena kecil-kecilkan lah. Saya tak tahu apa view awak semua. Nampak kot? Okay. Apa jawapan ni? Cuba baca dulu. Nampak jawapan. Jawapannya B. Jawapannya. Senang no soalan. Aduh. Okay. So macam masa dia nak melibas ke bawah tu, nak turunkan ke bawah, apa yang berlaku adalah yang Q ni, major ni kena kecut lah. Okay. Q kecut, P kendur. Relax. Relax ataupun kendur. Dia tak boleh dua-dua kendur ataupun dua-dua kecut. Nanti dia freeze itulah dia tak buat apa-apa. Macam cramp kan. Kalau cramp tu adalah otot tu dia kecut serentak. Dia kecut. Sebab tu kadang-kadang kalau cramp tu kita tumbuk bahagian tu. Kalau kena simple biawak kan. Kena simple biawak pasti kan dia keras. Bunyi apa tu? Saya. Okay. So kalau kena simple biawak kan kaki kita keras kan masa tu kan. So sebab apa? Sebab dia tengah kecut. Dia tengah kecut so dia besar. Dan keseluruhan bahagian tu dia kecut serentak. Sebab tu kena tumbuk, so biar dia loose. Dia loose dengan kita paksa lah. Okay. 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 So apa jawapannya? Bukan juga betul. Boleh. Boleh? Boleh. Jawapannya C. So ni kaki belakang dia tengah buat apa ni? Tengah lurus. Yang melompat. Melompat. Kalau lurus, Memanjang. Lurus. Awak pernah dengar extension tak? Extension. Benar. Extension apa? Yang wire tu kan? Wire tu nak panjang kan? Okay. So maksud dia nak memanjangkan wire. Okay. So macam senang nak ingat, masa kaki lurus ni, dia nak panjangkan kaki tu, masa tu extensor dia kena kecut. Okay. Tulang badan Jawapannya kita. C. Yes, extensor Jawapannya kecut. C. Extensor kendur. Yeah, betul. Yes. Bagus Azul. Kita belajar pakai Zoom je Azul. Macam makin pandai lah. Okay. Yeah. Alright. Okay. Apa jadi kalau S cedera? Cedera. Kalau begini cedera.
Burung tidak boleh muncul, S tu, salah. S tu adalah tendon. Tendon. Okey. Tendon yang menghubungkan pectoralis minor. Jawapannya D. Minor. Selalu yang panjang betul. D. D. Minor. Selalu yang panjang betul. D. D. Minor. Dia menghubungkan pectoralis minor. D. Minor. Minor. Burung minor. Iya. Minor. Dia. Minor. Aku tak pernah ngajar budak tengah baring sambil baring video lalu. Kau macam aku tengah buat movie je. Sambil baring. Hai. Alah dulu. Aku tengok kau tertidur je Bizul. Okey. Ya memang tenang-tenang betul kau. Ya apa Bizul? Tenang sangat. Ha? Tak ada lah. Saya salah kau tidur. Saya punya kejut je takkan kau tertidur. Okey. Apa jawapannya? Kelas? D. C. D. C. D. C. Sebab apa? Ini adalah tendon untuk minor. Okay, minor. So minor ni, apa fungsi dia untuk burung sayap dekat atas kan? So ni minor lah. So kalau rosak maksudnya sayap tu tak boleh ke atas. Okay? Dia terbang lah. Ha? Tak boleh Dia tak terbang lah. terbang lah. Burung tak terbang. Burung ni tak boleh gliding. Nak gliding apa? Nak terbang tak boleh. Gliding tu kan, gliding maksudnya dia dah kat atas. Dia dah kat atas, dia main gitu je. Macam apa tu? Glider tu kan. Sugar glider. Pernah nampak sugar glider? Sugar daddy pernah dengar. Sugar daddy tu kau. Sugar daddy. Sugar glider. Sugar glider tu macam tupai tu. Macam tupai tu kan. Macam dia terbang-terbang. Tapi dia kena dekat tinggi, tempat tinggi. So dia boleh gliding. Okay? Dia boleh glide. So, alright. Okay. Dilarang batuk lah. Cikgu hilang Saya ada. Saya tak nampak ke muka saya je. Kalau saya nampak ke muka saya tak nampak muka awak. Saya tak boleh nak besarkan. Saya macam Azia, nanti tengok WhatsApp tau. Kau buat apa? Okey. Apa jadi pada P? Antara pernyataan berikut yang mereka menerangkan keadaan otak cacing tanah pada bagi otak membujuk mereka mengacu pada masa sama. Otak membujuk. Itu jawapannya C. C. Tak ada tiga aku dah. Tak, aku baca nota tau. Kau saya semak dia. Okey So kau jawapan? Jawapannya C. Lepas B. Jawapannya D. Depan D. Ini membujur tu yang apa tu? Yang panjang-panjang tu kan? Membujur. Yang melingkar ni bila melingkar kecut, dia melingkar yang bulat tau. Bila dia kecut dia kecil. Okey. So ni berlingkar. Kau bayangkan cacing. Okey, cacing dan sekeliling tu ada banyak otot lingkar. So otot lingkar banyak otot lingkar ni dia kecut. Okay, so dia kecut, dia kecil. Okay, macam dekat P tu sekarang otot lingkar tu yang kecut lah. Itu saya pegang satu. Kalau satu kecut, satu kendur lah. Otot membujur tu tengah kendur. Yang C tu jawapan untuk ni, yang ada gemuk ni. Otot membujur kecut, otot lingkar kendur. Awak ingat apa maksud otot lingkar, apa maksud otot membujur? Otot membujur tu yang membujur lalu melintang patah kan. Membujur tu apa? Membujur yang tegak tu lah. Okay, membujur. So bila yang membujur tu jadi kecut, so dia akan jadi pendek. Macam yang ni. Dan gemuk ni tengah pendek. Okay. Ada siapa-siapa masuk dalam mesin basuh ke? Macam bunyi mesin basuh kan? Okay. Ajuat. Ajuat. Dia basuh. Alright.
Ni. Hajat tengok apa? Tak, aku tengok kereta banyak lah kat luar. Cikgu hilang. Zul aja Zul. Okay. Depan ni. Nampak. Okay. Hmm. Jagi aman buat. Hajat semak lah. Okay. Ni soalan tahun lepas. Benda gila. Ni soalan tahun lepas kan? Soalan SPM tahun lepas. Kita ada Asal belajar orang pasal kantai tu. anak aku suruh nyalakan api pakai kantar. Kepanas ni kan? Dia ingat nak buat eksperimen apa tu. Weh, sains siot. Kamu atuk dia. Okay. Gila lah. Ni soalan SPM tahun lepas. Soalan SPM tahun lepas. Kita tak ada belajar renang. Ada belajar renang tak? Tak ada kan? Dia. Tak ada. Tak ada belajar renang. Buku teks Arab, Ada. buku teks kan tak ada renang. Sekarang soalan dia dah jadi macam ni tau. Bila masa saya menanda tu, kita nampak soalan renang ni, kita macam aduh mampus. Okay. Sebab apa? Sebab budak dia tak boleh nak kaitkan konsep tu. Okay? Nak kaitkan konsep dengan cerita-cerita lain, bidang-bidang lain. Yang kita belajar tadi, belalang. Kan katak dekat buku teks tapi saya tak terangkan kat sini sebab katak dengan belalang tu sama je konsep dia. Okey. So apa yang nampak ni adalah baca soalan dulu. Dia kata Arnab punya anggota hadapan dan anggota belakang. Soalan ni sangat penting awak baca sebab dia akan tanya benda yang penting. Kalau tak penting, contoh Rajah menunjukkan anggota hadapan dan anggota belakang Arnab. Arnab ada 4 kaki. Arnab ada ekor. Arnab ada telinga, ada mata yang bulat, ada bulu yang lembut. Dia akan cerita semua benda. Yang tu maksudnya tak penting. Kalau ada macam gitu sekali. Sebab kan soalan SPM ni, dia akan cerita soalan tu benda yang penting saja. So, Rajah menunjukkan anggota hadapan dan anggota belakang Arnab. So, jawapan awak mesti ada kaitan dengan anggota hadapan dan anggota belakang. Perlu tak kita nak jawab pasal telinga dia? Perlu tak? Tak. Telinga dia tak perlu kan? Ekor dia Tak. perlu, mata dia yang bulat tak perlu, mulut tak perlu, badan yang lembut, badan yang kurus tak perlu, yang ringan tak perlu. Ada bunyi burung kan, bunyi burung siapa tu? Okey. So, Sakit dia telinga. Jaga burung kau Faris. Faris pergi makan burung kau. Jauh dulu. Okey, so Arnab ni boleh melompat jauh. Jauh ni saya Allah. kau mute terus. Maaf. Aku tak kisah kalau bunyi zam ke. Ha? Dah. Aku Fizul. Mana Fizul? Fizul tak ada kan? Fizul dah jadi burung ah. Mana Fizul? Fizul lah ni. Fizul dah jadi burung. Tadi dia tidur, lama jadi burung. Okey. So, Arnab ni boleh melompat jauh. Kenapa kena ada soalan ni, kenapa dia ada perkataan jauh? Padahal Arnab boleh melompat. Terangkan mengapa. Kan boleh kan soalan tu macam tu kan? Masalahnya soalan tanya, Arnab boleh melompat jauh. Perkataan jauh ni menunjukkan yang dia boleh melompat dengan bukan biasa-biasa melompat, dia boleh melompat jauh. Okey. Kenapa dia belum melompat jauh? Macam ni nak terangkan Macam Otot anggota Saya belakang gambar lebih besar. ha? Besar dan simpan tenaga kat tendon. Sabar. Otot. Gambar. Anggota belakang, anggota hadapan. Apa anggota belakang itu kuat dan besar. Anggota belakang lebih besar daripada anggota hadapan. Yes. Itu satu. Anggota belakang lebih besar daripada anggota hadapan. Bila anggota belakang lebih besar daripada anggota hadapan, apa jadi? Mempunyai lebih banyak Otot dia lebih besar. otot. Banyak otot. Okey. Dan otot ni dia mesti berantagonis. Bertindak secara antagonis. Untuk apa? Untuk daya yang lebih besar. Lebih banyak. Okey. So ni jawapannya lebih kurang. Alright. Okay, so anggota belakang lebih besar daripada anggota hadapan. Ototnya lebih besar daripada anggota hadapan.
bertindak secara antagonis Secara antagonis. dan dahsyatkan daya yang tinggi. Okey. Masa saya tanda terlepas, ada calon yang jawab mempunyai tangan hadapan yang kecil untuk memudahkan dia landing, memudahkan dia mendarat. Bila keadaan macam tertekan kan, macam awak jawab awak tak jumpa idea, dia akan keluar benda-benda macam itulah, benda-benda mengarut. Kenapa benda mengarut tu keluar? Sebab tak faham soalan. Tak faham soalan sebab apa? Sebab tak ada soalan yang betul lah. Soalan tanya, kenapa anak boleh melompat? So dia nak ke depan melompat. Kalau kaki dia depan tu, tak perlu cerita pun. Itu penting masa dia nak jatuh, betul. Masa dia nak jatuh tu memang kena ada kaki depan. Kalau tak ada kaki depan, dia akan jatuh ke kepala. Tapi kita tak tanya pun pasal kaki depan, kita tanya masa dia nak melompat jauh, itu saja. Okey? Ada soalan lain? Okey. Itu saja untuk saya hari ni. Dah 1 jam lebih dah. Kan? Aku siap subscribe tau nak mengajar kau orang. Okey? So, ada apa soalan? Boleh? Ya Allah. Kenapa muka cikgu tu? Okey, boleh. Follow FB, IG, YouTube saya untuk dapatkan nota jaga video. Okey. Itu saja. Yes, dapat. So malam ni ada kelas sejarah. Kan ada kelas sejarah. So korang layanlah cikgu sekarang. Malam ni ke dan seterusnya memang cikgu kena buat kelas online. Okey. Awak pun ada. Saya tidur lah. Malam. Okay. Malam ni. Ya, malam ni. Malam ni. Cikgu siapa? Cikgu Mislin. Mislin. Okey. So Sejarah dapat Kalau sambil baring dapat lagi tidur je. kerja. Alah, kau bukan buat apa, kau makan tidur je, bukan kau kena buat kerja lain pun. Nak buat sekolah pun tak pergi kan, duduk rumah buat apa. Okey, masak pun tak. Okey. Okey, tu saja. Jumpa lagi insya-Allah bila nanti saya akan beritahulah dalam grup. Okey. Ada apa-apa tanya nanti boleh WhatsApp saya. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye. Bye. Ya. Lama.